Habib Omar tu bawa ajaran sesat. Korang percaya ke Habib Omar tu wali? Wali kutub? Wali capal? Dia kan Syiah. Sebenarnya ramai yang tertipu bermodalkan nasab Nabi SAW. Keturunan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebenarnya kan aku sedih. Keadaan orang Islam dekat Malaysia ni. Sebab tu apabila korang cuma mengamalkan agama di dalam Malaysia saja, korang tak pernah tengok keadaan agama dekat luar negara. That's why hari ni kepala otak korang ni macam katak di bawah tempurung. Sorry to say lah aku nak cakap. Sebab apa? Aku tengok dengan komen-komen yang sangat-sangat menakutkan ni. Aku tengok macam mana ni hari ni kita dibesarkan dengan keadaan Islam liberal. Faham tak? Islam liberal. Kita tak tahu mana satu yang hak, mana satu yang batil. That's why itu yang terjadi pada tomahan-tomahan yang telah dilontarkan kepada Habib Omar Al-Hafiz ni. Korang kena tahu sebab tu setiap ulama' kalau korang nak bercakap mengenai mereka, korang kena duduk dengan mereka dan tengok keadaan kehidupan mereka. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, aku dengan jemaah aku waktu keadaan korang semua terkurung dekat rumah korang, waktu orang kata korang ni kena fitnah. Sebenarnya tak ada apa-apa pun dengan wabak COVID-19 tu lah. Sebenarnya tak ada apa-apa pun, tapi korang terkena fitnah, korang duduk kat rumah. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Allah izinkan jemaah aku dapat pergi banyak negara. Antara salah satu negara yang kami pergi, dalam banyak berapa belas negara tu, waktu kami keluar 4 bulan, kami berkesempatan untuk pergi ke Yaman ni, dekat Tarim. Jadi Alhamdulillah, jadi aku bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah SWT beri kesempatan jemaah yang diketuai oleh Maulana Wan Tahir, ada Ustaz Samsudin, ada Ustaz Farhan Khan. Alhamdulillah dengan izin Allah kami sampai juga dekat sana. Kami ni berjemaah sampai kat sana untuk keluar 4 bulan. Dalam tempoh 4 bulan tu kami pergi berbelas-belas negara. Nak tengok keadaan betul ke Malaysia ni darurat sangat. Tapi sebenarnya tak pun, kita semua ditipu. Alhamdulillah kami pergi ke sana pun tanpa ada vaksin yang dimasukkan dalam tubuh badan, benda yang haram tu. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah kami berkesempatan ziarah Habib Omar Al-Hafiz dekat sana, dengan layanan yang diberi, dan juga kita punya jemaah-jemaah daripada Malaysia yang memang dah bermastautin dekat sana. Alhamdulillah kami disambut dengan baik, dan kami juga sempat untuk buat orang kata taklim masturat, bawa mereka ni keluar masturat. Walaupun satu hari je, tapi kami sempatlah buat taklim masturat, dan kami macam mana kerja yang nauyat yang dibawa oleh jemaah tabligh ni. Alhamdulillah dengan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ni, jadi kami nampak suasana kehidupan dekat Yaman. Masya-Allah, inilah tempat yang dikatakan kehidupan dunia yang sebenar. Mereka tak ada teks, tak bayar cukai, mereka tak ada tol, harga kereta murah, mereka tak kenakan orang kata cukai pintu ke apa yang berlaku dekat negara kita. Jadi apa yang aku nampak kat sanalah kehidupan sebenar manusia. Dengan waktu solat bila waktu solat dia semua tutup kedai. Yang paling aku terpegun apabila para wanita mereka ni yang berpakaian hitam, berlitup, semua tak nampak apa pun, tengok diorang punya kulit pun tak nampak. Tapi nak tengok mereka berpeleseran tak akan jumpa. Jadi that's why kat sana semuanya menutup aurat. Korang takkan nampak orang yang buka aurat. Tapi Malaysia macam mana? Hanya sebagai Islam di IC saja. Kita mengamalkan sistem Islam liberal. That's why yang tak tutup aurat, benda tu wajib. Tapi yang sunat macam sedekah-sedekah buat. Macam mana amalan sedekah yang sunat nak terima sedangkan yang wajib tak buat? Jadi aku nampak cara Islam yang sebenar dekat sana. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
hari ini fitnah dilontarkan kepada Habib Omar. Alhamdulillah dekat sana kami sempat juga masuk dalam kelas Habib Omar, kelas hadis Habib Omar, dan aku tengok kehidupan Habib Omar selama beberapa minggu kat sana. Aku tengok kehidupan macam mana seorang alim ulama ni, kehidupannya yang sangat padat. Aku tak tahu waktu bila dia berehat, iaitu waktu tidur dia, dengan majlis yang banyak, dengan kelas-kelas yang padat. Dan aku tengok kadang-kadang kelas tu sampai orang dah tidur tapi dia masih lagi ada kelas dia. Lepas tu macam mana dia buat kitab-kitab yang dia tulis, masya-Allah. Jadi aku tak tahu, aku ada jugalah tanya orang-orang yang dah lama duduk kat situ, contoh orang Malaysia kan. Jadi aku tanya waktu rehat dia bila? Dia kata kadang-kadang waktu rehat dia waktu perjalanan dia nak pergi kelas. Allahu Akbar. Kadang-kadang aku rasa macam, ya Allah, ini orang ni kan, aku ni contohlah aku cakap aku ni nak masuk syurga ni, tapi dia ni alim ulama keturunan Nabi, kehidupan dia itulah aku tengok. That's why lah apabila ulama dia yang hebat, maka itulah yang terjadi pada suasana kehidupan di Tarim. Masya Allah, memang kat sana ramai keturunan Nabi SAW dan ramai juga keturunan sahabat. Dan aku berkesempatan pergi ke tempat makam, tak silap akulah 12 orang ahli Badar. Jadi dapat ziarah, lepas tu sahabat-sahabat Nabi yang lain, lepas tu dapat sempat juga keturunan-keturunan Nabi, lepas tu dapat juga tengok makam-makam Wali Songo kan, yang asalnya yang Wali Songo ni adalah keturunan Nabi kan. That's why kalau korang check daripada sejarah, banyaknya keturunan Nabi dekat Nusantara ni. Ini sejarah yang perlu kita tahu. That's why kalau kita nak tahu kita ni keturunan mana, korang kena pergi Yaman. Dan sesiapa yang pijakkan kaki mereka dekat Yaman, ulama bagi tahu bermaksud kita ni ada pertalian darah dengan Yaman. Mungkin berkemungkinan dengan keturunan Nabi SAW ataupun keturunan sahabat Nabi SAW. Apa yang aku sedih kali ni adalah seperti biasalah, apabila keturunan Nabi sampai je dekat tanah Melayu ni, maka akan keluarlah suara-suara biawak, akan keluarlah suara-suara orang-orang yang jahil kan, sehingga kan mereka tak yakin ada orang boleh mimpi Nabi. Mereka tak yakin apa yang dibawa oleh ulama-ulama yang keturunan Nabi. Yes, aku tahu akhir zaman Nabi dah bagi tahu kat kita akan adanya keturunan Nabi yang bawa hak, ada juga keturunan Nabi yang akan bawa ke arah batil. Aku tak nafikan. That's why dalam usaha dakwah ni kita bersama ulama, macam mana kita tengok kehidupan ulama. Lepas tu kita tengok keadaan usaha agama kat negara-negara lain. Allah nak bagi kefahaman agama, jangan kita duduk dekat dalam Malaysia je. Kita kena tengok kat negara luar macam mana mazhab mereka, macam mana cara ibadat mereka, apa yang mereka amalkan. That's why kat situ baru kita akan nampak satu titik pertemuan yang tepat untuk kita amalkan agama. Kalau tak, kita macam katak di bawah tempurung ataupun sebagai tin kosong. Bunyi dia bising, tapi tak ada apa-apa pun. Faham tak? Jadi salah satu yang benda yang aku kesian, contoh ada orang cakap pasal Habib Omar ni, dia cakap Muslim Santa Claus lah, bukan senang nak dapat first light wali kutub Syiah ni. Cakap Syiah, korang tak tahu pun dia siapa tau. Dan korang tak bersama pun dalam kelas dia, korang tak tengok pun kehidupan dia. Aku bersaksi dengan mata kepala aku sendiri, demi Allah, dekat sana memang ramai Syiah. Tapi insya-Allah, Habib Omar bukanlah orang yang kita boleh gelarkan dia ajaran ikut Syiah. Dia mempertahankan Islam kat sana. Sehingga kan ahli politik yang nak tanya pendapat, dia akan rujuk pada Habib Omar. Faham tak? Kau tu faham tak? Ni aku tengok korang yang aku tengok komen yang bukan-bukan, hantar wali kutub lah, selawat terus jumpa Nabi lah, terpandang Nabi lah. Lepas tu apa lagi? Banyak benda yang Allahu Akbar. Aku tak tahu korang ni aliran yang mana. Mungkin Wahabi, Syiah yang ada kat dalam Malaysia ni yang berselindung, wallahu alam. Tapi aku tahu, aku yakin orang beriman, orang yang ikut Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia takkan blame ataupun dia takkan cakap ikut kepala otak dia. Kau faham tak benda ni? Benda ni yang meracuni pemikiran Gen Z. Budak-budak yang baru nak tahu, nak kenal agama, ini yang merosakkan sehingga mereka tak tahu mana satu aliran yang patut mereka ikut. Tak tahu tengok ustaz ni siapa, aliran dia apa, yang ni siapa. Sehingga kan kita boleh menyesatkan mereka. That's why ini benda ni sangat-sangat
ditakuti dan menakutkan sebagai orang Islam, sebagai orang yang tengok Islam ni disanjung tinggi, tapi ini yang berlaku dekat Malaysia. Kalau korang nak menyalak macam mana pun, dan nak menyalak ke nak menganjing macam mana pun, apa kata korang alihkan korang punya penyalakan ataupun penganjingan korang tu kepada konsert-konsert yang akan berlaku ni. Faham tak? Seperti Coldplay, kat situlah tempat korang nak menyalak. Ini orang bawa agama, dia bukan bawa apa-apa pun. Dia bawa untuk kita raikan macam mana nak berselawat, benda bagus. Kecuali lah kalau korang Wahabi. Korang tak suka majlis-majlis selawat ni, majlis-majlis yang kumpulkan orang Islam untuk ingat pada Nabi ni, yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau korang ke aliran Wahabi tu baru korang tak suka benda-benda ni. Tapi benda yang baik, raikan. Aku cabar korang yang cakap yang bukan-bukan ni, korang kena ada dekat konsert Coldplay. Ataupun korang pergi dekat siapa-siapa, founder-founder, artis-artis yang bersetuju Coldplay ni ada konsert dekat Malaysia ni, kat situ korang menyalak. Bukan dekat ulama', bukan dekat mereka-mereka yang berketurunan Nabi. Ataupun kepada mereka-mereka yang saudara Islam kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'ayhi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna iman kamu jika kamu tidak menyayangi saudara Islam kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.